Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 16 Julai bersama saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim dan berikut tajuk utama malam ini. Harga minyak masak dijangka turun 2 minggu lagi. Juga langkah penjimatan awam tidak jejas perkhidmatan kesihatan. Harga minyak masak kelapa sawit tidak bersubsidi dijangka turun dalam tempoh 2 minggu susulan penurunan harga minyak sawit mentah di pasaran dunia. Pengerusi Pasukan Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata pihaknya telah mengadakan perbincangan bersama Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dan Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC serta pengilang bagi mencapai persetujuan tentang cadangan penurunan harga secara berperingkat. Tapi yang pentingnya, saya tidaklah memaksa pada masa ini, saya hendakkan industri ada rasa tanggungjawab. Jangan biarkan kerajaan terkiar-kiar dengan masalah, sebab akhirnya syarikat juga yang menentukan. Jadi, saya ucap terima kasih kerana semua persatuan pengeluar bersetuju dengan pengesyoran jawatankuasa, minyak mesti segera diturunkan, tak boleh tunggu 2 bulan, tak boleh tunggu sebulan. So, saya expect selepas 2 minggu daripada tarikh saya bertemu mereka, saya nak tengok harga minyak turun. Kalau harga minyak tak turun, I'll call them back. Mereka kena explain. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau harga barang di Pasar Keterih pagi tadi. Tan Sri Anwar Musa berkata pasukannya juga akan terus meneliti langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi menangani inflasi, malah tidak akan membiarkan situasi itu terus berpanjangan. Pemantauan dan siumakan harga juga akan dibuat secara mingguan bagi memastikan harga barangan di pasaran sentiasa terkawal. Harga beberapa jenis sayuran yang sebelum ini naik berganda di pasaran mula kembali stabil dan tinjauan di Pasar Basah di Ibu Negara pagi tadi mendapati harga yang ditawarkan oleh peniaga lebih rendah dan berpatutan dengan penurunan sekitar RM4 sekilogram sejak beberapa hari lalu. Laporannya bersama wartawan Baizura Syafiee. Antara sayur-sayuran yang kini menunjukkan penurunan harga termasuklah bendi yang dijual RM3 sekilo berbanding RM6 hingga RM7 sekilo. Terung bulat dan terung panjang yang dijual pada harga RM5 hingga RM6 sekilogram berbanding RM7 sebelum ini. Selain itu, sayur lain seperti kangkung, bayam masing-masing dijual pada harga RM3 berbanding RM6 hingga RM7 sebelum ini. Menurut peniaga, kenaikan harga yang berlaku sebelum ini dipengaruhi oleh cuaca dan biasanya akan stabil apabila situasi itu kembali reda. Sekarang harga sayur dah turun, cuaca dah baik. So kalau cuaca baik, semua harga turun. Macam bayam RM2, kangkung RM2, sawi RM4. Banyak barang turun sebab cuaca sudah baik. Kalau bulan 12, bulan 1 ke bulan 9, 10, kalau cuaca tak baik, banjir, hujung bulan, hujan tahun, dia mesti naik. Sementara itu, peniaga Latif Saud berkata orang tengah turut menyumbang kepada kenaikan harga sehingga memaksa peniaga kecil menjual sayuran pada harga lebih tinggi. Dia orang tengah ni naikkan harga. Alasan dia kata baja, kan dia bertanam pun. Dia tak tanam, dia cuma ambil atas asal dah satu lah. Dia kata main baja lah, main tu, main ni, alasan dia. Tapi semua itu oleh kerana orang tak mendalam kan, orang tak pergi cek dalam daripada kebun betul sendiri. Itu maklumat dia dapat itulah. Dia terima daripada orang tengah. Tengah cakap macam tu habis lah. Sayur ni saya perhatinya macam yang lepas-lepas. Sebelumnya berlakunya COVID-nya apa sebenarnya, dia stabil sebenarnya dia. Terdapat juga sayur yang mengalami kenaikan harga, antaranya cili api kampung yang dijual pada harga RM24 hingga RM25 sekilogram berbanding RM22 sebelum ini. Manakala timun naik RM4.80 berbanding RM3. Sekarang yang ada naik, ada yang turun. Ya, tomato turun, cili-cili turun sikit, yang cili api kampung naik sangat. Cili kulai naik sangat. Cili kulai ini harga dia ada sampai 24 jual kat sini lah. Dekat Pasar Borong tu ada 20, 21 macam tu. Sementara itu, bagi pengusaha kedai makan, Muhammad Farid Tapa mengakui harga sayur-sayuran untuk stok perniagaannya ada kalanya tidak menentu.
Bagi saya yang peniaga yang dah lama, memang harga barang sekarang, harga sayur terutamanya memang naik. Macam kangkung, terung memang naik lah. Dia ada yang harga turun, yang ada yang naik lah. Kangkung, terung, kacang panjang memang dia memang naik harga teruk lah. Kalau macam bayam tu dia ada boleh tengok ada konsisten lah, ada turun ada naik. Tapi sekarang ni bayam yang saya dapat harga turun lah. Tapi tak tahulah kalau ada yang pembekal lain mungkin ada yang naik, ada turun. Ada banyak faktor yang menjadi antara punca utama mempengaruhi harga kenaikan atau penurunan sesuatu barang di pasar. Namun dengan sedikit penurunan harga ini, dia sekurang-kurangnya membantu meringankan beban rakyat lebih lagi ketika negara diamban ekonomi yang sedikit tertekan ketika ini. Saya Bazra Syafin untuk Berita Al-Hijrah. Langkah penjimatan sebagaimana diarahkan perbendaharaan dijamin tidak akan menjejaskan perkhidmatan kesihatan negara. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata penjimatan yang melibatkan KKM tidak akan melibatkan bekalan ubat, sebaliknya kepada perbelanjaan, jamuan, protokol serta tempahan baju. Penjimatan tidak akan dibuat untuk daripada perkhidmatan kesihatan. Perkara-perkara yang tidak melibatkan perkhidmatan kesihatan, macam bila kita buat majlis, buatlah di fasiliti sendiri, tak payah sewa hotel, tak payah ada catering yang terlalu mewah. Itu akan jadi yang pertama. Yang basic essential services, ubat-ubatan dan sebagainya, kita tidak akan potong. Yang kita akan potong ni. Jelas beliau, semua bahagian jabatan dan program di bawah KKM juga telah diberi arahan untuk menyenaraikan keperluan yang boleh dijimatkan. Ia termasuk menggariskan langkah-langkah penjimatan seperti yang diarahkan perbendaharaan. Mengulas mengenai kekurangan bekalan ubatan pula, Khairi Jamaluddin berkata ubat batuk, selsema dan demam mendapat permintaan paling tinggi ketika ini, ekoran imuniti rendah dalam kalangan kanak-kanak. Bekalan ubat untuk penyakit tersebut sukar didapati ketika ini memandangkan orang ramai tidak membelinya hanya untuk kegunaan harian, sebaliknya menyimpan stok di rumah. Khairi Jamaluddin berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat negeri Perak di Meru Raya, Ipoh hari ini. Sementara itu, ditanya mengenai versi baru aplikasi My Sejahtera, Khairi Jamaluddin berkata kemaskini maklumat kesihatan pengguna hanya akan dibuat dengan persetujuan pesakit. Malah pihaknya memberi jaminan pencerobohan data peribadi tidak akan berlaku. Kita tak payah buat apa-apa. Kita just bagi kebenaran kepada klinik itu saja. Maka ya, saya bagi kebenaran untuk maklumat ini dihantar ke MySejahtera saya. Tak ada orang, tak dipaksa guna MySejahtera, tak dipaksa untuk maklumat itu dihantar, tapi kalau bagi kebenaran dan maklumat itu terus akan naik dalam MySejahtera kita. Maksudnya maklumat itu hanya akan di-update dengan kebenaran? Dengan kebenaran pesakit itu. Ujar beliau kesemua data tersebut akan disimpan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi membolehkan pengguna memantau maklumat kesihatan diri serta tanggungan mereka. Dalam satu hantaran di laman Twitter, Khairi Jamaluddin memaklumkan aplikasi MySejahtera kini berwajah baru dengan pertambahan ciri-ciri baharu maklumat kesihatan yang lebih menyeluruh. Rekod saringan kesihatan dan rekod imunisasi anak juga boleh dilihat di MySejahtera. 36 pertubuhan bukan kerajaan NGO mendesak agar projek ladang durian Musang King di hutan simpan Gunung Inas dibaling dihentikan serta-merta dan digantikan dengan pokok balak spesies asal hutan bagi mengelak tragedi kepala air daripada berulang. Malah mereka turut mendesak Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI diwujudkan bagi meneliti keseluruhan projek tersebut bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian serta kerja-kerja pemulihan yang perlu dijalankan. Menurut penasihat Kelab Sahabat Alam Sikh Muhammad Sobri Ramli, walaupun amaran berulang kali diberikan oleh penduduk kampung, pencinta alam dan NGO sejak 2018, malangnya suara itu tidak berhasil sehingga terjadinya kemusnahan yang besar. Kami menuntutkan RCI sebab sekarang ni tunding menunding telah berlaku. Kita tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Jadi RCI dapat menentukan apa yang terjadi sekarang. Pihaknya mewakili gabungan NGO itu juga mendesak supaya kerja-kerja pemulihan hutan yang diteroka itu dibuat dengan kadar segera bagi mengelak kejadian sama berulang.
Sebelum ini, penduduk kampung mendakwa tragedi kepala air dan banjir sehingga mengorbankan 3 nyawa serta menjejaskan lebih 1,500 penduduk di Kupang berpunca daripada penebangan hutan Gunung Inas bagi memberi laluan kepada penanaman ladang durian Musang King. Kami memutuskan menolak sama sekali projek pembangunan ladang hutan dalam hutan simpanan kekal. Ini kena jelas, dalam hutan simpanan kekal maknanya tidak ada ladang hutan lagi. Baik kata durian Musang King ke ataupun timber latex clone ke atau apa sahaja spesies, kita tidak bersetuju dengan konsep pelaksanaan pembangunan ladang hutan dalam hutan simpanan kekal. Sebabnya salah satu dia akan memusnahkan litupan hutan asal. Selain Gunung Inas, 2 lagi kawasan yang dilakukan penebangan hutan ialah Hutan Simpan Ulu Muda dan Hutan Simpan Rimba Teloi di Sik. 2 kawasan itu bagaikan bom jangka yang dikhawatiri berlaku bencana seperti di Gunung Inas yang mana kawasan perkampungan di situ pernah dilanda banjir sebelum ini. Terdahulu, seramai 200 ahli NGO terlibat dalam himpunan di lokasi kejadian kepala air dan banjir di Kampung Iboy, Kupang hari ini. Gurauan menggunakan perkataan atau istilah yang merujuk kepada hal-hal berkaitan Islam perlu dielakkan kerana dibimbangi boleh merosakkan akidah. Mengulas mengenai isu penghinaan terhadap agama Islam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, turut menegaskan isu berkaitan agama bukan untuk dipermainkan kerana ia boleh menjejaskan keharmonian dan keamanan rakyat berbilang kau. Saya nak mengingatkan bahawasanya dalam soal bab-bab ni jangan duduk main bab agama. Tu saya memberikan peringatan. Dan kalau peringatan, bab agama ni sensitif pada orang Melayu. Tu kena ingat. Jangan main-main bab-bab agama ni. Bab agama ni bab yang sensitif pada orang Melayu. Jangan usik bab agama. Kadang-kadang kita tahu dia semayang pun tidak, tapi bab akidah, bab agama jangan sentuh. Sementara itu, mengulas mengenai seorang murid lelaki berusia 9 tahun yang dilapor patah kaki kanannya selepas didakwa dihempas di atas kerusi oleh seorang guru pada 6 Julai lepas, Datuk Idris berkata beliau menyerahkan kepada polis untuk siasatan lanjut sebelum memberikan sebarang pandangan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan food bank kepada 100 orang asnaf oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM di Masjid Bandar Tun Razak Jengka di Maran. Wanita disyaki bunuh suami diremah. Jabatan Peguam Negara AGC mengesahkan bahawa ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo melalui wakilnya telah membuat percubaan untuk mendapatkan satu penyelesaian dengan kerajaan Malaysia dan kesemua tawaran penyelesaian itu bagaimanapun telah ditolak oleh AGC. Dan AGC dalam satu kenyataan berkata dalam percubaan ini wakil Jolo telah bertemu dengan beberapa agensi kerajaan Malaysia termasuk AGC. Jolo dipercayai menawarkan 1.5 bilion ringgit kepada kerajaan Malaysia untuk menyelesaikan pertuduhan terhadapnya berhubung skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Jolo yang didakwa menyeleweng wang 1MDB berdepan saman 3.78 bilion dolar Amerika, kira-kira 15.85 bilion ringgit yang difailkan oleh 1MDB dan 4 anak syarikatnya. Seorang suri rumah yang ditahan selepas dipercayai memukul suaminya hingga maut di Taman Daya semalam direman 7 hari sehingga 22 Julai depan dan perintah reman itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Mahkamah Magistrate Johor Bahru, Melody Woon Ziman. Wanita berusia 36 tahun itu tiba di mahkamah pada 8.45 pagi dengan diiringi polis. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raup Selamat dalam satu kenyataan berkata, suspek juga positif jenis dadah, metafetamin dan amfetamin selain mempunyai 3 rekod lampau iaitu 2 kes berkaitan dadah dan 1 kes jenayah mendatangkan kecederaan. Turut ditahan seorang suspek lelaki berusia 52 tahun juga positif dadah. Semalam, seorang lelaki ditemukan maut di kediamannya dipercayai dipukul isterinya di tingkat 3 Blok 14 Flat Nipah di Taman Daya.
mangsa Lee Ming Hao 44 tahun ditemukan dalam keadaan terbaring dan hasil siasatan awal polis juga mendapati mangsa cedera di bahagian muka dan kepala dipercayai diserang dengan objek tumpul. Turut ditemui kesan ikatan di kaki dan pukulan serta tikaman pada tubuh mangsa. Kejadian dipercayai berlaku pada jam 7.50 pagi di kediaman keluarga dengan disaksikan anak mangsa berusia 11 tahun. Penuntut Universiti Sains Islam Malaysia berpeluang menikmati menu kasih keluarga Malaysia dengan harga RM3.50. Dan inisiatif yang dijalankan Pusat Perumahan Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia USIM dengan kerjasama Pusat Wakaf dan Zakat USIM itu bagi menyaut seruan Kementerian Pengajian Tinggi KPT bagi mengurangkan kos sara hidup pelajar. Walaupun ia dijual pada harga RM3.50, namun hidangan makanan itu lengkap nutrisinya, malah sesuai dengan kewangan mahasiswa. Satu menunya sangat sihat, lengkap dengan ada proteinnya, ada seratnya, ada nasi, ada sayur, ada dia punya karbohidrat, protein, ada telur, ada ayam dan juga ada air. Jadi kat situ satu kombinasi yang sihatlah, tidaklah sekadar hanya untuk asal ada, asal sihat sudah. Tapi ini cukup satu, alhamdulillah ni satu kombinasi makanan yang harga yang berpatutan dan satu keperluan harian yang cukup sihatlah. Inisiatif itu juga hasil sumbangan pihak wakaf dan zakat USIM yang memperuntukkan kos RM1.50 bagi setiap hidangan. Sementara itu, menurut pengusaha kafe Kolej Kediaman 1 USIM, Amirullah Jaafar, pihaknya turut mendapat pengecualian sewa tapak sehingga hujung bulan ini. Menu bajet pelajar, pihak pengusaha USIM telah memberi pengecualian sewa sehingga bulan Disember. Daripada situlah saya dapat menampung kos untuk mengadakan menu bajet pada pelajar. Kafe ini menyediakan kira-kira 300 hidangan nasi bajet setiap minggu. Saya agak bersyukurlah dengan harga tu kan, sebab kalau kita tengok ekonomi sekarang memang semua benda mahal. So dengan harga RM3.50 tu bersyukur sangat-sangat dapat juga makan makanan murahan, dapat juga berjimat-cemat. Rata-rata pelajar Universiti Sains Islam Malaysia USIM bersyukur dengan inisiatif menu kasih keluarga Malaysia ini sedikit sebanyak mampu memberikan meringankan beban pelajar di sini. Sekian sahaja daripada saya, Lokman Hakim Muhammad Hashim melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Pengalaman di Arafah memberi kesan mendalam kepada sahabat maktab yang menjalankan tanggungjawab dan tugas secara sukarela. Menyantuni warga emas juga satu pengalaman yang menyucikan jiwa dan menginsafkan. Laporan Fitri Musa dan juru kamera Kamruzaman Mansor dari Makkah Al-Mukarramah. Seramai 175 sahabat maktab daripada 5 maktab diraikan dalam satu majlis penghargaan khas. Ia disampaikan Ketua Rombongan Haji Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman di Ibu Pejabat Tabung Haji Mekah Abraj Janadriah. Menjadi sahabat maktab bukan mudah kerana menuntut masa dan bekerja tanpa sebarang bayaran. Hebat! Padahal tuan-tuan dan puan-puan dah bayar nak pergi haji. Tuan-tuan kali pertama berwukuf di Arafah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tidak menghiraukan kesibukan untuk berdoa, tapi tuan-tuan dan puan-puan juga telah bersama-sama dengan sahabat dan sama-sama dengan petugas-petugas haji untuk memberi khidmat kepada Dayufur Rahman. Ini satu pengorbanan yang cukup luar biasa. Cukup luar biasa sekali dan cukup hebat sekali. Tanggungjawab yang saya rasa bukan semua orang boleh buat atau boleh menggalaskannya dengan komitmen yang diberikan, menunjukkan ia satu kepribadian khalifah yang diperlukan. Di pertempatan bangunan pendapat jemaah haji, alhamdulillah banyak membantu petugas-petugas maktab yang hanya berjumlah 8 orang dan dikombinasikan dengan 35 orang sahabat-sahabat maktab. Sementara itu, sahabat maktab yang ditemui menganggap pengalaman dan cabaran dalam operasi masyair memerlukan kesabaran tinggi. Kenangan manis adalah membantu jemaah haji kita untuk mendapatkan keselesaan
ketika bergelimpangan jemaah haji di padang di Muzdalifah ketika itu sangat padat ketikanya, dan alhamdulillah sahabat-sahabat Maktab percaya membantu. Bila saya membawa sendiri jemaah untuk mengerjakan umrah wajib, di mana jemaah tersebut, jemaah wanita tersebut bertongkat dan jalan memang terlalu perlahan, dan itu merupakan kali pertama dia menjejakkan kaki di kota Mekah ini, dan tidak dapat bayangkan macam mana keadaan tawaf tu, macam mana dengan rempuhan semua sekali. Jadi dan saya sebagai Dishur Rahman juga kan, kita menyantuni mereka. Saya anggap dia sebagai seolah-olah macam saya bawa mak saya sendiri ya. Sahabat media juga saya melakukan pemantauan sendiri ke atas jemaah-jemaah wanita terutamanya yang mengalami demam yang tidak selesa dan mengalami pening, supaya mendapatkan rawatan dengan kita punya doktor yang ada. Fitri Musa dan juru kamera Kamrul Zaman Mansur, Mekah. Akademi Da'i Muda Yadim ADMY musim ketiga yang bermula Ogos ini bakal melahirkan barisan baru pendakwah muda sekaligus menjadi aset kepada negara. Ketua Pegawai Eksekutif Yadim Tuan Kamarul Arif Tuan Suh berkata, ADMY bukan sekadar program realiti semata-mata, malah ia menjadi platform untuk membudayakan gerakan dakwah menerusi penampilan da'i yang lebih berketerampilan. Wah, ia bukan semudah pandai berkata-kata, petah dalam memberi ucapan, ada penampilan yang menarik, tetapi ada disiplin dan juga komitmen yang tinggi. Dan yang paling mustahak juga, kita sebenarnya nak membudayakan dakwah ini. Tagline kami di Yadim adalah lestari gerakan dakwah. Maksudnya gerakan dakwah itu sepatutnya menjadi budaya kepada masyarakat. Ia bukan sekadar program ceramah ataupun program kempen-kempen dalam jangka masa sekejap, tapi untuk menjadi pendakwah ia perlu dirakyatkan dan dibudayakan. Sementara itu, juara Akademik Da'i Muda musim kedua Muhammad Fadil Yahya juga menyifatkan program berkenaan mempunyai banyak sisi kebaikan, merangkumi pelbagai aspek dan tidak hanya tertumpu kepada pengetahuan agama semata-mata. ADMY dalam masa sama turut menekankan kepentingan teknologi dalam dunia dakwah. Dan tujuan dia sangat perfect. Sebab dia pertama saya masih ingat, dia bukan nak melahirkan selebriti, tapi dia nak melahirkan pendakwah yang sejati dan holistik, memahami semua bidang. Sebab bila orang sebut pendakwah, orang nampak macam kita hanya sekadar bercerita tentang soal agama. Tapi pendakwah itu juga dia perlu kepada holistik, daripada sudut pemakaian, daripada sudut percakapan, daripada sudut akhlak, daripada sudut kemahiran teknologi, daripada sudut kaunseling, daripada sudut benda-benda yang melengkapkan seorang pendakwah itu sendiri. Pentas Akademik Da'i Muda Yadim musim ketiga ini akan bermula Ogos tahun ini dan akan disiarkan di TV Al-Hijrah yang menjadi rakan strategik media Yadim. Penyertaan dibuka kepada individu berusia 21 hingga 30 tahun dan tarikh penyertaan sehingga 18 Julai ini. Raja dadah terbesar tumpas. Zionis melancarkan serangan udara ke atas Gaza awal pagi tadi waktu tempatan. Tentera Israel dilapor menyasarkan lokasi pembuatan senjata Hamas di bandar berkenaan. Serangan itu berlaku selepas beberapa jam Presiden Amerika Syarikat Joe Biden melawat negara haram Israel dan wilayah tebing barat yang dikuasai penjajah. Menurut pasukan pertahanan Israel, jet tempurnya membedil sebuah tapak ketenteraan di semenanjung Gaza yang dimiliki Hamas yang mengandungi bahan mentah untuk menghasilkan roket, dan ia didakwa mampu melemahkan kekuatan tentera Gaza itu. Bagaimanapun, Zionis seperti biasa mendakwa bedilan terbabit juga sebagai serangan balas terhadap Gaza. Ekoran 4 roket Hamas menghala ke bahagian selatan negara haram itu di Ashkelon pagi semalam. Namun salah satu roket itu berjaya dipintas Zionis, manakala selebihnya jatuh di atas tanah kosong. Raja dadah Mexico yang paling dikendaki, Rafael Caro Quintero, dicekup tentera laut negara itu di wilayah Sinaloa semalam, dan penangkapan itu disifatkan Mexico dan Amerika Syarikat yang turut memburu Quintero sebagai kejayaan terbesar.
Quintero 69 tahun dicekup di kawasan utama pengedaran dadah Mexico selepas bersembunyi di Bandar San Simon Chua yang terletak di Sinaloa dalam operasi bersama tentera laut dan pejabat peguam negara. Caro Quintero bersama rakan kongsi Miguel Angel Felix Gallardo menjadi pengasas bersama kartel Guadalajara iaitu satu daripada 3 kartel dadah terbesar Mexico. Kartel berkenaan didakwa mengapalai penyeludupan ganja, kokain dan heroin ke Amerika Syarikat. Ia menjadikan kumpulan itu sebagai sasaran utama pihak berkuasa Amerika Syarikat. Sebelum ini, Caro Quintero pernah ditahan pada 1985 atas pelbagai tuduhan termasuk menculik, mendera dan membunuh ejen penyamaran dari agensi penguatkuasaan dadah Amerika Syarikat DEA. Namun, dibebaskan pada 2013 selepas meringkuk 28 tahun di penjara. Dia juga berada dalam senarai paling dikehendaki Biro Penyiasatan Persekutuan FBI pada 2018. Selepas dibebaskan, dia kembali ke dunia kegiatan dadah. Sementara itu, beberapa jam selepas penangkapan Raja Dadah itu, sebuah helikopter milik Tentera Laut Mexico terhempas juga di Sinaloa yang terletak di barat laut negara berkenaan. Dan dalam tragedi itu, 14 pegawai tentera terkorban. Menurut kenyataan Tentera Laut Mexico, Black Hawk yang membawa 15 orang itu dilaporkan terhempas di bandar dataran pantai di Los Mochis. Bagaimanapun, seorang dilaporkan selamat dan mengalami kecederaan sebelum nahas kru didakwa sedang menjalani operasi. Tragedi itu berlaku selepas beberapa jam penangkapan Raja Dadah yang paling dikendaki Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Rafael Caro Quintero. Namun pihak berkuasa menafikan nahas itu ada kaitan dengan penahanan Caro Quintero dan punca kemalangan masih disiasat. Baik, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM, berhasrat melahirkan generasi pendakwah muda yang berketerampilan dan holistik dengan menubuhkan Akademi Da'i Muda YADIM. Jadi kepada yang berumur 21 tahun sehingga 30 tahun, boleh menghantar resume kepada email admy@yadim.com.my seperti yang tertera di poster, dan hadiah dan sagu hati bernilai RM200,000 menanti anda. Dan tarikh penyertaan adalah sebelum 18 Julai 2022. Maklumat lanjut boleh berhubung terus dengan Urus Setia YADIM. Dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform seperti media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan jangan ketinggalan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Jaga diri. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.